أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. Maksudnya, ketika itu Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Katanya, wahai Tuhanku, kurniakanlah kepadaku dari sisi zuriat keturunan yang baik. Sesungguhnya engkau sentiasa mendengar menerima doa permohonan. Lalu ia diseru oleh malaikat sedang ia berdiri sembahyang di mihrab. Katanya bahawasanya Allah memberikan khabar yang menggembirakanmu dengan mengurniakan seorang anak lelaki bernama Yahya yang akan beriman kepada kalimah dari Allah, yakni Isa AS, dan akan menjadi ketua dan juga akan menahan diri dari berkahwin dan akan menjadi seorang nabi dari orang-orang yang saleh. Nabi Zakaria berkata, wahai Tuhanku, bagaimanakah aku akan beroleh seorang anak padahal sebenarnya aku telah tua dan isteriku pula mandul. Allah berfirman, demikianlah keadaannya. Allah melakukan apa yang dikehendakinya. Nabi Zakaria berkata lagi, wahai Tuhanku, jadikanlah satu tanda bagiku yang menunjukkan isteriku mengandung. Allah berfirman, tandamu itulah engkau tidak akan dapat berkata-kata dengan orang ramai selama 3 hari, 3 malam. Melainkan dengan isyarat sahaja. Dan ingatlah pada Tuhanmu dengan berzikir banyak-banyak. Dan bertasbihlah memuji Allah dengan mengerjakan sembahyang pada waktu malam dan waktu pagi. Setelah Zakaria yang menjaga Maryam AS menyaksikan karamah yang diberi pada Maryam, sehingga buah-buahan musim sejuk ada pada musim panas dekat Maryam. Buah-buah musim panas, Maryam musim sejuk, ada buah dekat dia. Menunjukkan Maryam seorang yang soleh, seorang yang kuat beribadat, yang mulia di sisi Allah. Maka Zakaria mengharapkan dia ada anak. Lalu ketika dia bersembahyang, hunalika da'a Zakaria rabbah, di sana Zakaria berdoa pada Tuhan setelah melihat karamah yang ada pada Maryam AS. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Kata Zakaria, wahai Tuhanku, kurniakanlah padaku dari sisimu zuriat yang baik, zuriat yang saleh. Dia berdoa kepada Allah, innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau Tuhan yang maha mendengar doa hamba-Nya. Engkau doa hamba engkau dengar, wahai Tuhanku. Apalagi doa yang doa ni Nabi. Fanadathul malaikah wa huwa qa'imun yusalli bil mihrab. Tiba-tiba malaikat menyeru Zakaria, membawa wahyu daripada Allah. Ketika Zakaria berdiri di mihrab sedang beribadat, malaikat itu kata ulama tafsir ialah malaikat Jibril AS. Anna Allah yubashshirka bi Yahya, Allah Ta'ala memberita padamu dengan anak lelaki bernama Yahya. Sebut nama terus. Kamu akan dikurniakan oleh Allah anak lelaki
yang dinamakan Yahya. Yahyanya makna dia hidup. Yang menghidupkan keberkatan, menghidupkan kebaikan. Musaddiqan bi kalimatin min Allah. Dia akan membenarkan firman daripada Allah, iaitulah Isa alaihi salam, yang dilahirkan daripada Maryam dengan firman Allah Ta'ala, kun fayakun. Bukan dengan ada suami. Dengan firman, kun fayakun, jadi. Tak ada suami, tak bersetubuh. Dijadikan dengan firman Allah. Jadi maka jadi. Yahya menjadi orang yang pertama beriman pada Isa AS. Wasayyidan. Anakmu akan jadi pemimpin. Bukan sembarangan. Yahya ni akan jadi pemimpin. Menjadi nabi yang memimpin. Wahasuran. Dia tak berkahwin. Seorang yang dijadikan tak minat dengan orang perempuan. Tak ada nafsu kahwin. Macam malaikat lah. Pelik kejadian dia, karya ni. Wa nabiyyan minas salihin. Dilantik menjadi nabi dan seorang yang saleh. Termasuk kalangan yang saleh. Bukan sebarangan anak. Anak yang akan jadi pemimpin. Anak yang sangat baik, bersih macam malaikat. Tak buat dosa, tak ada nafsu. Dan dilantik menjadi nabi, termasuk kalangan orang yang saleh. Ini sangat berkat doanya. Qala rabbi anna yakuni li ghulam. Zakaria berkata, bagaimana saya nak dapat anak? Wa qad balaghani al-kibr wa imra'ati akhir. Sedangkan saya sudah terlalu tua. Dan isteri saya pula mandul. Macam mana nak boleh anak? Saya dah tua. Isteri saya pula mandul. Mengikut ulama, umur dia 120 tahun masa tu. Isteri dia umur 98 tahun. Nak boleh anak macam mana? Putuhik dah. Feria berkata, qala kadzalika Allah yaf'alu ma yasha. Malaikat kata begitu, Allah akan akan buat apa yang ia kehendaki. Allah Ta'ala Maha berkuasa. Dia buat apa yang dia kehendaki, dia boleh buat. Disebut dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala boleh mengadakan tak ada ayah, tak ada mak. Adam AS. Jadikan manusia tak ada ayah, tak ada mak. Terus jadi Adam. Ni pelik apa? Mu ada, bini mu ada, tambah tua je. Allah Ta'ala itu Maha berkuasa. Qala rabbi ij'al li ayah. Mengikut riwayatnya, jadi Yahya ni sepupu dengan Nabi Isa AS. Isa lebih tua, lahir Isa dulu. Lahir Nabi Isa dulu, lepas tu lahir Nabi Yahya alaihi wassalam. Bila Nabi Isa diisiarkan jadi Rasul, Yahya yang pertama beriman Nabi Isa dan jadi Nabi. Mana Yahya dibunuh, Zakaria juga dibunuh oleh orang Yahudi. Kisahnya. Isa diangkat oleh Allah ke langit. Itulah bunuh syahid ada kelebihan. Kelebihan dunia dan akhirat. Malaikat kata Allah Ta'ala buat apa dia kehendaki. Buat apa mu tua bini mu mandul. Qala rabbi ij'al li ayah. Kata Zakaria, wahai Tuhanku, jadikan kepadaku tanda. Aku minta tanda. Aku boleh anak. Apa dalil aku boleh anak ni? Qala ayatuka alla tukalliman nasa salasa ayamin illa ramzah. Kata malaikat, tandanya ialah mu tak boleh cakap selama 3 hari 3 malam. Dia keluar lidah dia nak bercakap. Akan berlaku bila isteri mu mengandung, mu tak boleh nak cakap. Mu tak boleh nak bercakap dalam masa 3 hari 3 malam. Allah Ta'ala jadikan dalil. Malaikat beritahu awal-awal.
Jadi bila siapa masa muda dia nak bercakap, 3 hari 3 malam, menandakan isteri mudah mengandung. Itu tanda yang Tuhan beri pada dia. Wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil 'ashyi wal ibkar. Dan berzikirlah, sebut nama Tuhan banyak-banyak. Zikir tak apa. Sebut nama Tuhan banyak-banyak, menandakan syukur di atas nikmat yang diberi oleh Allah Ta'ala. Walaupun mu tak nak bercakap dengan orang ramai, tapi mu tak ada halang dia berzikir. Mu berzikir banyak-banyak. Bil 'ashyi wal ibkar, waktu pagi dan petang. Pagi petang berzikir banyak-banyak. Waktu malam, waktu siang berzikir banyak-banyak. Menandakan kesyukuran pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jadikan dengan cara yang menakjubkan. Nabi Isa menakjubkan lagi. Tak ada ayah. Nabi Yahya pula dalam keadaan Zakaria dah tua, 100 tahun lebih. Mak dia 90 tahun. 98 tahun. Dia lahirkan begitu. Menjadi tanda kebesaran Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت ربي أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة وأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. Maksudnya, dan ingatlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu dan mensucikanmu dan telah memilihmu dengan beroleh kemuliaan melebihi perempuan-perempuan seluruh alam yang sezaman denganmu. Wahai Maryam, ta'alah kepada Tuhanmu dan sujudlah serta rukuklah, mengerjakan sembahyang bersama-sama orang-orang yang rukuk. Peristiwa yang demikian ialah sebahagian dari berita-berita ghaib yang kami wahyikan kepada wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedang engkau tidak ada bersama-sama mereka ketika mereka mencampurkan qalam masing-masing untuk mengundi siapakah di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan engkau juga wahai Muhammad SAW tidak ada bersama-sama mereka ketika mereka berbalah tentang perkara menjaga dan memelihara Maryam. Ingatlah ketika malaikat berkata, wahai Maryam, bahawasanya Allah memberikan khabar yang menggembirakanmu dengan mengurniakan kepadamu seorang anak yang engkau akan kandungkan semata-mata dengan kalimah daripada Allah. Nama anak itu Al-Masih Isa bin Maryam. Seorang yang terkemuka dalam dunia dan akhirat. Dan ia juga dari orang-orang yang didampingkan diri kemuliaan di sisi Allah. Dan ia akan berkata, akan bercakap kepada orang ramai semasa ia masih kecil dalam buaian dan semasa ia dewasa. Dan ia adalah seorang dari orang-orang yang soleh. Maryam berkata, wahai Tuhanku, bagaimanakah aku akan beroleh seorang anak
pada aku tidak pernah disentuh oleh seorang lelaki pun. Allah bermanu, demikianlah keadaannya. Allah menjadikan apa yang dikehendakinya. Apabila ia berkehendak meluluskan sesuatu perkara, maka ia hanyalah berfirman kepadanya, jadilah engkau, lalu menjadilah ia. Dan Allah akan mengajarnya ilmu menulis dan hukum-hukum aturan agama, dan juga kandungan kitab-kitab Taurah dan Injil. Dan akan melantiknya menjadi seorang Rasul pada Bani Israel, dengan mengatakan kepada mereka, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa satu tanda mukjizat dari Tuhan kamu, iaitu aku boleh membuat untuk kamu dari tanah liat seperti bentuk burung, kemudian aku tiup padanya, lalu menjadilah seekor burung yang hidup dengan izin Allah. Dan juga aku boleh menyembuhkan orang yang buta dan orang yang sapak, dan aku boleh menghidupkan kembali orang-orang yang mati dengan izin Allah. Dan juga aku boleh memberitahu kepada kamu tentang apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumah kamu. Sesungguhnya perkara yang demikian itu mengandungi satu tanda mukjizat bagi kamu yang membuktikan kebenaran aku seorang Rasul yang diutus oleh Allah padaku, jika kamu orang-orang yang mahu beriman. Dan juga aku datang kepada kamu ialah untuk mengesahkan kebenaran kitab Taurah yang ada di hadapan kamu, yang ada di hadapanku, yang diturunkan dahulu daripada aku, dan untuk menghalalkan bagi kamu sebahagian dari perkara-perkara yang telah diharamkan kepada kamu. Dan juga aku datang kepada kamu dengan membawa satu mukjizat dari Tuhan kamu. Oleh itu bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepadaku. Sesungguhnya Allah ialah Tuhanku dan Tuhan kamu. Oleh itu beribadahlah kamu kepadanya. Inilah jalan yang betul lurus. Setelah kita baca dalam ayat yang terdahulu tentang Nabi Zakaria AS yang ditugaskan menjaga Maryam AS, menyaksikan karamah yang diberi oleh Allah kepada Maryam. Apabila buah di musim sejuk, ada musim panas, buah musim panas ada musim sejuk, buah di luar musim. Kejahatan dari mana, wahai Maryam? Yang kata rezeki Allah. Itu karamah. Karamah diberi pada wali-wali Allah. Perkara luar biasa. Lalu Zakaria inginkan seorang anak. Mudah-mudahan dapat seorang anak yang saleh, yang baik. Bila tengok Maryam begitu rupa, berdoa pada Allah Ta'ala. Usia dah 100 tahun lebih, isteri dah 60 tahun. Allah Ta'ala kurniakan Nabi Yahya AS. Kita baca dalam ayat yang lalu tentang kelahiran Nabi Yahya AS. Ayat ini balik kepada kisah Maryam AS. Malaikat berkata kepada Maryam, "Idh qalatil malaikatu ya Maryam inna Allah astafaki wa taharka wa astafaka ala nisa'il alamin." Dan ingatlah ketika malaikat berkata kepada Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, hai Maryam, telah memilih menjadi hamba yang mulia di kalangan perempuan-perempuan dunia seluruhnya, dan membersihkanmu dari kekotoran, kejahatan, maksiat, dan memilihmu untuk menjadi tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda kebesarannya, mencipta manusia yang Maryam tak tahu lagi masa itu, melahirkan anak tanpa bersetubuh, tanpa bapa, untuk dia kekuasaan Allah Ta'ala. Ayat ini menjadi perbincangan hangat kalangan ulama tafsir. Adakah Maryam ni seorang Nabi kerana diwahyukan oleh Allah melalui malaikat? Biasanya Nabi ni orang lelaki. Banyak ulama mengatakan Maryam mencapai martabat Nabi. Banyak ulama mengatakan begitu. Ibn Katsir huraian panjang dalam tafsir dia. Dia dapat wahyu daripada Allah, maka dia dianggap mengatasi martabat wali kerana diwahyukan oleh Allah Ta'ala. Malaikat yang berkata pada dia tadi, melalui wahyu Allah Ta'ala pilihmu, bersihkanmu, jaga daripada dosa, dan menjadi tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Ya Maryam rukniti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raka'in. Wahai Maryam,
lazimkan diri kamu beribadat dengan sekuat-kuatnya, menandakan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud dan rokok bersama orang-orang yang rokok. Allah Taala suruh Maryam kuat beribadat. Kuat beribadat sehingga melecur kaki, dikatakan begitu. Kuat Maryam beribadat kepada Allah Taala sebagaimana diwahyukan oleh malaikat. Menjadi seorang yang soleh. Maka Maryam, setengah ulama kata, semulia-mulia perempuan sejak Hawa sehingga hari kiamat. Ada ulama yang kata begitu. Kerana dia mendapat kelebihan daripada Allah, ujian yang sangat dahsyat. Lebih daripada Hawa. Dan disebut dalam hadis semulia-mulia perempuan ialah Maryam binti Imran, Khadijah binti Khuwailid dan Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis mengatakan semulia perempuan, 3 perempuan, Maryam, Khadijah dan Fatimah, puteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Az-Zahra. Dzalika min anba'il ghaibi nuhi ilaik. Itu semua adalah daripada cerita yang kamu tak tahu, wahai Muhammad, yang kami wahyukan kepadamu. Benarkan Muhammad adalah Rasulullah. Muhammad tak tahu baca, tak tahu menulis, tak belajar di mana-mana, tapi tahu cerita dan kisah tentang Maryam. Di sini sepatutnya padi-padi Kristian beriman kepada Nabi SAW. Kerana Nabi tahu tentang kisah Maryam. Dalam keadaan Nabi duduk di Mekah. Tak ada sekolah di sana, tak ada padri di sana, tak ada apa di sana. Dia menandakan bahawa Nabi dilantik oleh Allah Ta'ala. Dimuliakan oleh Allah Ta'ala. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ Maryam. Kamu tak ada bersama, wahai Muhammad SAW, ketika penjaga-penjaga masjid Baitul Maqdis berbalah berebut untuk jaga Maryam. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ. Engkau tak ada sama mereka ketika mereka berbalah. Bila ibu Maryam bawa Maryam ke masjid, suruh dia nazar anak puteri ini untuk beribadat di masjid. Oleh kerana ayah dia Imran adalah imam. Imam ni dimuliakan oleh masyarakat lah. Mungkin dia dah mati masa itu. Berembuk pakai nak jaga. Zakaria kata dia yang layak jaga kerana dia ni puak saudara sabit. Isteri dia adik-beradik dengan ibu Maryam. Ada ulama kata mak saudara pada ibu Maryam. Maka dia lebih layak jaga Maryam. Akhirnya mereka melakukan undian. Cara mengundinya ialah capuk kalam dalam sungai Urdun. Capuk kalam. Barang siapa yang kalam dia pergi betul, dia dipilih. Allah Ta'ala tentukan Maryam dijaga oleh Zakaria alaihi salam. إذ قالت الملائكة إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة من المقربين. Dan ingatlah Abu Malaikat iaitu Jibril alaihi salam yang datang berjumpa dengan Maryam. Disebut dalam surah yang lain merupakan seorang, tentulah Jibril ni rupa orang kacau, lawa, cantik. Ini ujian pada Maryam. Ujian. Aku nak sapa berita padamu, hai Maryam, mu akan boleh anak. Nama dia Isa Al-Masih, Isa bin Maryam. Gelarnya Al-Masih. Al-Masih ni asal mana sapu. Menyapu kebatilan. Macam-macam ulama tafsirnya. Al-Masih, kata Al-Masih. Dan menyapu segala tamahan-tamahan fitnah orang Yahudi. Anak itu nama Isa. Wajihan fid dunya wal akhirah. Seorang yang dimuliakan, yang diagungkan di dunia dan di akhirat. Wa minal muqarrabin. Dan yang hampir kepada Allah Ta'ala. Termasuk dalam kalangan muqarrabin. Orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala pilih wahai Maryam.
Lalu Maryam, wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa min as-salihin. Anakmu ni akan bercakap. Boleh bercakap dengan orang ramai pada masa dia bayi lagi. Dalam boyan. Dan termasuk kalangan orang yang soleh. Bila Maryam dengar kata begitu, qalat rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar. Kata Maryam, bagaimana aku boleh anak? Aku tak disentuh oleh manusia. Manusia tak sentuh aku. Aku bukan orang jahat. Bukan pelacur. Aku tak kahwin. Macam mana boleh? Dan kita kena faham, di sini kita kena tahu bahawa malaikat Jibril ni lelaki dok, puan dok, nak tubuh macam mana? Malaikat Malaikat tak ada kemaluan, tak ada nafsu. Tapi dia datang rupa manusia. Rupa manusia. Jadi orang yang kata anak Tuhan itu semua mengarut mereka. Maryam kata, bagaimana aku boleh anak walam yamsasni bashar? Manusia tak sentuh aku. Qala kadzalika Allahu yakhluqu ma yasha. Jibril kata, itulah Allah Taala menciptakan apa yang dia kehendaki. Kita baca ayat tadi itu, yaf'alu ma yasha. Yaf'alu, Allah Taala buat ni dengan perkahwinan. Ini yakhluqu ma yasha. Dua perkataan yang berbeza. Allah Taala cipta mengikut apa yang dia kehendaki. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah itu, bila dia menghendaki sesuatu jadi, dia berfirman jadi, terus jadi. Ini urusan Allah Taala. Sekelip mata jadi terus. Itu kekuasaan Allah Taala, wahai Maryam. Wa yu'allimuhul kitab wal hikmah wat taurat wal injil. Dia sambung lagi. Tafsirul Quran bil Quran. Anakmu Tuhan ajar kitab. Kitab ni sama ada membaca, menulis. Wal hikmah, kebijaksanaan, menghuraikan, menerangkan dengan penuh kebijaksanaan hukum-hukum Allah Taala. Wat taurat wal injil, kitab Taurat yang diwahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam. Wal Injil, kitab Injil diwahyukan kepada dia. Allah Taala pilih anakmu ni terus jadi alim. Terus jadi alim. Ini kekuasaan Allah Taala. Jadi alim, boleh mengajar orang, bijak, tahu Taurat, tahu Injil. Wa rasulan ila bani Israel. Menjadi rasul kepada Bani Israel. Tugas jadi rasul kepada Bani Israel, bukan pada orang Melayu, bukan pada orang Cina, bukan pada orang lain. Isa ni khusus rasul untuk Bani Israel. Dan sebab itulah orang bahasa lain tak layak lah. Tak layak. Jadi dia ditugaskan untuk menyempurnakan lagi kitab Taurat ini. Orang Yahudi yang layak terima dia, sudah ada kitab Taurat. Orang Kristian pula ambil Injil saja, tak ambil Taurat. Yahudi pula ambil Taurat, pindah-pindah, tak ambil lagi. Semua jadi sesat. Kena ambil semua sekali. Semua sekali. Peranan Isa ialah menjadi rasul Bani Israel, membetulkan Bani Israel. Mengislahkan Bani Israel yang sudah menyeleweng, yang sudah sesat pada Taurat. Anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Aku datang kepada kamu, kata Isa, membawa tanda, mukjizat kepada Tuhan kamu. Aku datang ni bukan begitu saja, ada mukjizat. Mukjizat ni ialah perkara luar biasa yang manusia tak boleh buat. Kekuasaan Allah Ta'ala berlaku. Mengikut cabaran zaman masing-masing. Zaman masing-masing. Ada Rasul, Nabi Ibrahim, dibakar dalam api tak hangus. Sesuai dengan zaman. Namrud menunjukkan kekuasaan dia. Nabi Musa, mukjizat untuk lawan sihir. Sihir jadi kebanggaan. Adapun Isa AS, zaman manusia berbangga dengan ilmu perubatan. Ilmu perubatan. Bangga dengan ilmu perubatan. Salah satu daripadanya. Ilmu kejadian. Kejadian alam, kejadian manusia. Jadi Tuhan ambil pada aku mukjizat. Anni akhluqu lakum min at-tin kayati at-tayri fa anfukhu fa yakunu tayran bi idznillah. Aku boleh ambil tanah. Pijik-pijik tanah jadi macam buah, aku ciup terbang dengan izin Allah Ta'ala. Ini mukjizat. Manusia tak boleh buat. Wa ubrul akmah wal abrasa wa al mauta bi idznillah. Aku boleh menyembuhkan orang yang sakit
Akmah wal abrah. Orang yang buta daripada kecil lagi, buta. Sejak lahir buta, boleh celak. Dengan Nabi Isa sapu je, berdoa je, celak mata. Dan orang yang sakit sapok, baros, yang putih ni, boleh sembuh. Ini mukjizat. Penyakit yang suka diobat. Uhil mauta biidznillah, aku menghidupkan orang mati. Doa orang mati hidup. Ini semua doktor tak boleh buat. Tabib tak boleh buat, perubatan tak boleh buat. Wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Dan aku ceritakan kepada kamu apa yang kamu makan. Memakan apa hari ni? Aku boleh tahu. Isa boleh tahu. Tadi memakan ni. Betul sungguh. Dan apa yang kamu simpan di rumah kamu? Simpan apa makanan? Simpan apa? Isa boleh beritahu. Itu mukjizat dia. Buktian dia adalah Rasulullah. Inna fi dzalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Itu semua sekali itu ialah tanda mukjizat untuk kamu semua. Dalil aku ni Rasul, Nabi Allah Ta'ala, kalau kamu beriman. Ini tanda aku jadi Rasul. Adapun tugas aku, musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurah. Dan aku mengesahkan kitab Taurah yang ada depan aku. Mengesahkan balik. Orang Yahudi pindah kitab Taurah. Pindah ayat dia punya macam-macam. Aku pun betul balik. Taurah yang sebenar ini dia. Yang betul. Lu'hilla lakum ba'da alladhi hurma alaikum. Dan aku halal kepada kamu apa yang kamu haramkan. Yang diharamkan kepada kamu. Sama ada yang diharam oleh Taurah sebagai denda terhadap orang Yahudi. Tuhan denda dia, tak boleh makan lemak macam-macam lah hukum dianya. Jadi Isa menasahkan benda yang diharamkan itu. Ulama kata termasuk adalah juga dia pindah hukum Allah Ta'ala. Isa mendedahkan apa yang halal dia haram, yang haram dihalalkan. Ini berlaku dalam agama mereka. Waji'tukum bi ayatin min rabbikum. Dan aku datang kepada kamu dengan tanda daripada Tuhan kamu. Aku bawa tanda daripada Tuhan kamu, mukjizat. Mukjizat ilmu, iaitu Taurah dan Injil. Termasuk juga mukjizat perkara luar biasa. Fattaqullaha wa ati'un. Maka bertakwalah kepada Allah, takut pada Allah Ta'ala dan taat pada aku. Takut ini perintah Allah Ta'ala, bukan aku pandai-pandai. Bukan aku lantik diri aku, tidak. Allah Ta'ala lantik aku. Dengarlah, takut pada Allah Ta'ala dan taat apa yang aku sebut ini, kata Isa. Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'buduh. Sesungguhnya Allah, Tuhan aku dan Tuhan kamu. Tuhan kita semua. Memang orang Yahudi percaya pada Allah Ta'ala. Sama je Tuhan je, sama saja. Kalimah yang sama. Fa'buduh, abdikan diri kepadanya. Hadha siratum mustaqim, inilah jalan yang betul. Aku bawa ni jalan yang betul, membetulkan semula. Apa yang Allah Ta'ala perintahkan pada aku, apa yang kamu telah selewengkan, dia betulkan balik, dia tasihkan. Ini tugas aku, peranan aku. Ini kisah tentang Maryam melahirkan Isa AS. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما أحس عيسى منهم الكفر وقال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا أعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. Maka sekarang Nabi Isa merasa serta mengetahui dengan yakin akan kekufuran dari mereka kaum Yahudi. Berkatalah ia, siapakah penolong-penolongku dalam perjalananku kepada Allah?
dengan menegakkan agamanya. Orang-orang Hawariyun, penyokong-penyokong Nabi Isa berkata, kamilah penolong-penolong utusan Allah. Kami telah beriman kepada Allah. Dan saksikanlah wahai Isa, sesungguhnya kami ialah orang-orang Islam yang berserah bolak-balik kepada Allah. Wahai Tuhan kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan. Dan kami mengikut Rasulmu. Oleh itu, suratkanlah kami orang-orang menjadi saksi yang mengakui keesaanmu dan kebenaran Rasulmu. Dan orang-orang Yahudi yang kafir itu pun merancang tipu daya hendak membunuh Nabi Isa. Dan Allah boleh membalas tipu daya mereka. Dan ingatlah Allah sebijak-bijak yang membalas dan menggagalkan segala jenis tipu daya. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, sesungguhnya aku akan mengambilmu dengan sempurna dan akan mengangkatmu ke sisiku dan akan membersihkanmu dari orang-orang kafir dan akan menjadikan orang-orang yang mengikutmu mengatasi orang-orang kafir yang tidak beriman kepadamu sampai hari kiamat. Kemudian akulah tempat kembalinya kamu. Lalu aku menghukum, memberi keputusan tentang apa yang kamu sisihkan. Adapun orang kafir, maka aku Allah akan menyeksakan mereka dengan azab yang amat berat di dunia dan di akhirat. Dan mereka pula tidak akan boleh sesiapa pun yang dapat menolong. Adapun orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, maka Allah akan menyempurnakan pahala mereka. Dan ingatlah Allah tidak suka pada orang yang zalim. Setelah kita baca ayat-ayat terdahulu, minggu lepas, Allah Ta'ala memberi mukjizat Nabi Isa AS. Menandakan kerasulan. Mukjizat ialah perkara luar biasa yang orang tak boleh buat. Allah Ta'ala yang boleh buat. Dia beri pada Rasul, Nabi, untuk menyokong Rasul itu. Menanda dia adalah Rasul. Perkara luar biasa. Ada pun luar biasa, dia buat oleh orang jahat, itu sihir. Tipu. Luar biasa, orang bukan Rasul, itu karamah. Rasul disebut mukjizat. Mukjizat ni lebih besar pada karamah lagi. Allah Ta'ala beri mukjizat Nabi Isa AS. Boleh menghidupkan orang mati. Mana doktor boleh hidup orang mati? Orang yang buta daripada lahir boleh celak. Boleh melihat. Penyakit yang tak boleh diobat, sapok dan seumpamanya boleh diobat. Mukjizat Nabi Isa. Dan dinyatakan Isa adalah menyempurnakan apa yang kurang pada Bani Israel setelah mereka meninggalkan kitab Taurat. Beramal kitab Taurat juga. Tiba-tiba orang Yahudi menolak kerana ikut hawa nafsu. Tak mau pakai perubahan Nabi Isa bawa. Akhirnya mereka merancang untuk bunuh Nabi Isa. Setelah membunuh Nabi Zakaria dan membunuh Nabi Yahya alaihi wassalam, dua beranak dibunuh. Nak bunuh Nabi Isa pula. Falamma ahassa Isa minhum al-kufra qala man ansari ila Allah. Manakala Isa merasakan orang-orang Yahudi terus dalam kekufuran, kesesatan, dan hendak membunuhnya, nak bunuh Nabi Isa. Qala man ansari ila Allah. Lalu Isa berkata kepada sahabat-sahabatnya, siapa kalangan kamu yang sanggup menjadi penolong-penolong aku dalam perjuangan untuk berdakwah, menegakkan agama Allah, menyambung perjuangan bila aku diangkat oleh Allah. Bila aku tak ada, siapa nak sambung, nak tolong agama Allah ni? Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Berkatalah Hawariyun, sahabat-sahabat yang setia, Hawariyun. Hawariyun ni sahabat yang setia. Disebut dalam hadis, Zubair bin Awam ialah sahabat yang paling banyak kawal Nabi, selamatan Nabi. Orang tak ada, dia kawal Nabi.
Nabi kata likulli nabiyyin hawari wa hawari az-Zubair. Tiap-tiap sahabat tu Nabi ada pengawal, ada orang yang setia dengan dia. Hak setia dengan aku Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Hawariyun ini dikatakan 12 orang saja. 12 orang saja. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Berkatalah orang-orang pilihan di kalangan yang beriman. Kalangan sahabat Nabi SAW yang sanggup berjuang menegakkan Islam. Kamilah penolong-penolong agama Allah. Amanna billahi wa syahad bi anna muslimun. Kami beriman dengan Allah. Dan saksikanlah kami adalah orang-orang Islam yang ikhlas yang sebenarnya. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'a syahidin. Mereka berdoa, wahai Tuhan kami telah beriman dengan apa yang telah Engkau turunkan. Kami ikut Rasul Isa AS. Dan tulislah kamu di kalangan orang-orang yang menjadi saksi dengan keesaan Allah dan Rasul Nabi Isa AS. Disebut dalam hadis, Nabi kata, ala inna rahal islami dairah. Paduru ma'al Islam. Ala inna al-kitab wa sultana sayftariqan. Fakunu ma'al kitab. Ala inna fikum umara'an ya'maluna amsi wa la ya'maluna lakum. Fa in ata'tumuhum adallukum. Wa in ahsaytumuhum qatalukum. Qalu madha nas'u ya Rasulullah. Qalu kunu ka ashab Isa. Kunu ka ashab Isa. Nusiru bil manashir. Nabi kata, ingatlah. Islam ni akan berpusing. Macam paksi gasing kan. Dia berpusing. Macam tayar, kadang-kadang atas duduk bawah, bawah duduk atas, pusing. Islam ni kadang-kadang menang, kadang-kadang dikalahkan. Kadang-kadang dijunjung tinggi, kadang-kadang dihina. Nabi kata, Islam ni. Fakunu ma'al Islam. Kamu dah bersama dengan Islam. Masa Islam menang, Islam kalah, ikut Islam. Nabi kata, jangan lagi pada Islam. Ala ini kita sultan sayftariqan. Ingat, Quran dengan sultan yang berkuasa akan bertelekah. Quran kata begini, sultan yang memerintah kata begini. Berlawan. Sultan dengan Quran. Sultan ni pemerintah lah. Pemerintah dengan Quran berlawan. Mana ikut mana? Fakunu ma'al kitab. Ikut Quran. Yang ikut pemerintah. Akan ada kalangan kamu pemimpin-pemimpin yang beramal untuk mereka, bukan untuk kamu. Kalau kamu taati mereka, mereka menyesatkan kamu. Kalau kamu lawan mereka, mereka bunuh kamu. Macam mana? Kalau ikut dia, jadi sesat. Kalau lawan dia, dia bunuh. Sahabat tanya, kalau berlaku pun macam mana? Madza nasna'u ya Rasulullah? Qalu kunu ka'isa. Jadilah kamu, kalau berlaku begitu, kamu ikut sahabat-sahabat Nabi SAW Hawariyun. Mereka dibelah dengan gaji dan disalik pada kayu, pada batang kayu. Mereka tak beranjak dengan Islam. Walaupun dibelah dengan gaji sebelah dua tubuh. Tak beranjak dengan Islam. Walaupun disola pada pokok kayu. Tak ikut sahabat-sahabat Nabi Isa alaihi salam. Wa ma kunallahu wallahu a'lam.